Kalau saya duk buat je, memang saya dah melingkup dalam penjara dah. Disebabkan daripada pembohongan tu. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbina. Hari ni kita menang dekat mahkamah. Alhamdulillah. Ada satu kes hari ni, saya bagi ringkasan kes kepada anda. Saya tak akan mengulas kes ni, sebab kes ni adalah kes mahkamah. Ada putusan yang saya nak sebut tentang putusan saja. Sebelum ini sahabat-sahabat, Ustaz Engku Ahmad Fadil dan juga Ustaz Hafiz Sarani telah membuat satu tuntutan saman, writ saman kepada saya dengan mendakwa saya telah memfitnah mereka dengan isu. Adalah dulu satu kenyataan berkaitan tentang, dululah beberapa tahun lepas, kenyataan diorang hadis tak sahih, amalan itu sahih. Lebih kurang macam itulah kan. Lalu diorang saman, orang kata saya fitnah diorang, padahal itu kenyataan diorang sebagainya lah. Tapi tak apalah. Tapi kes itu tidak dibicarakan di mahkamah, tak sampai kepada perbicaraan di mahkamah, tetapi kita dapat kesepakatan selepas mediasi. Mediasi ini adalah kesepakatan sebelum daripada masuk persidangan di mahkamah. Jadi dalam mediasi itu, saya telah menyatakan bahawa tanpa liability, tanpa pengakuan bersalah, saya minta maaf kepada mereka. Saya minta maaf tanpa mengaku bersalah, tanpa liability. Disebut jelas di situ, tanpa pengakuan bersalah. Saya minta maaf. So macam tu sajalah. Minta maaf ni kira macam minta maaf macam tu lah, kot dia sakit hati ke apa ke kan. Jadi begitulah secara umumnya kita dah buat macam tu. Dan saya telah sebutkan, saya telah rekodkan di dalam channel-channel saya, YouTube dan juga Facebook waktu tu. Okey, settle lah, benda tu settle. Tapi kalau nak kata itu kalah mahkamah, tak ada. Dia tak bicara dekat mahkamah pun. Kita tak bicara dekat mahkamah, benda tu hanyalah mediasi saja. Waktu tu lah. Selepas daripada tu, ada satu, pada bulan 10 tahun lepas, saya duduk rumah elok-elok, tiba-tiba ada satu surat perintah komitel daripada mahkamah. Saya duduk elok-elok ni. Yalah, betul. Minta maaf atas rasa tak nak balas lah. Saya duduk kat rumah elok-elok, tiba-tiba ada satu surat datang untuk perintah mahkamah memenjarakan saya. Perintah mahkamah yang menuntut saya dipenjarakan. Saya terkejut lah. Bila saya tengok, saya terus saja bagi dekat peguam saya. Kita pun menguruskanlah tindakan. Saya lawanlah kes tu. Saya lawan kes tu. Kalau saya tak lawan, pada hari saya terima tu, sehari ataupun 2 hari lepas saya terima surat tu, saya dah masuk penjara dah. Sebab apa saya akan masuk penjara? Sebab ada perintah mahkamah yang berdasarkan daripada satu kenyataan, affidavit, kenyataan bersumpah daripada Ustaz Engku Ahmad Fadil dan juga Ustaz Hafiz Sarani, menyatakan bahawa saya ni kira langgak perintah mahkamah. Dia kata macam tu. Dan layak dipenjarakan. Macam tu lah. Dan pengakuan bersumpah bahawa saya memang dah langgar tu. Pengakuan bersumpah tu. Dan dia bagi bukti yang saya dah langgar. Memang gila. Saya pun sepatutnya, kalau saya buat relax, mangkuk hayunya, memang saya dah masuk dalam penjara lah. Sebab pengakuan bersumpah tu diterima oleh pihak mahkamah. Mahkamah terima pengakuan bersumpah tu. Diorang saja buat tanpa perlu saya. Jadi dia buat macam tu. Pihak mahkamah terima. Saya lawan. Kita lawan. Dia tarik kes. Kita lawan, dia tarik kes. Jadi tak jadilah. Nak penjarakan saya tu tak jadi. Kita dah menang lah kat situ. Tapi saya tak puas hati. Sebab apa? Pengakuan bersumpah dia tu adalah pengakuan bersumpah palsu. Itu yang saya cuba buktikan di mahkamah lah. Pengakuan bersumpah dia tu adalah pengakuan bersumpah palsu. Dia kata apa yang saya tak buat. Dia kata saya langgar perintah mahkamah. Dia bagi bukti tu palsu. Jadi saya lawan ke pihak mahkamah. Saya minta dekat mahkamah untuk buat satu perintah komitel kepada dia pula. Dekat mahkamah rendah waktu tu. Nak penjarakan aku balas balik komitel. Sebab ini berat. Bohong mahkamah. Bukan takat bohong mahkamah. Mahkamah percaya dan daripada pembohongan berkenaan menyebabkan saya mahu dikomitelkan, mahu dipenjarakan. Gila. Kalau saya duk buat je, memang saya dah melingkup dalam penjara dah. Disebabkan daripada pembohongan tu. Saya tuntut kepada pihak mahkamah. Mahkamah rendah waktu tu. Saya tuntut pihak mahkamah untuk isu pembohongan affidavit tu. Sebab affidavit bersumpah tau. Ini bukannya pengakuan bersumpah tau. Ni affidavit. Dia bukannya benda biasa. Dah last sekali, mahkamah rendah tak tahu macam mana. Apa pertimbangan dia? Mahkamah rendah tolak. Yang saya punya lah. Mahkamah rendah tolak permohonan saya. Tapi saya bukan nak dek macam tu saja. Pergi ke mahkamah tinggi. Terima kasihlah kepada peguam saya. Pergi ke mahkamah tinggi dan minta semak balik atas keputusan mahkamah rendah tu. Dan alhamdulillah, hadza min fadli rabbina,
Mahkamah Tinggi semalam telah memutuskan untuk ia dibicarakan. Alhamdulillah. Maksudnya, pihak Mahkamah Tinggi nampak ada kes dekat situ. Jadi, kita berjaya di Mahkamah Tinggi dan sekarang kita pergi ke Mahkamah Seksyen balik. Mahkamah Rendah, Mahkamah Seksyen sebenarnya saya sebut tadi. Mahkamah Seksyen, kita kembali ke Mahkamah Seksyen. Dan sekarang ni, kita nak berlawan dekat Mahkamah Seksyen pula, insyaAllah. Mohon doa lah sahabat-sahabat terhadap isu berkenaan. Jadi, ada banyak step lagi. Tak lagi, saya tahulah lepas kalau dia orang kalah, dia orang mesti akan lawan balik. Kita pun sama juga. Kalau kita kalah ke apa ke, kita akan lawan balik insyaAllah. Sebab dalam hal ni, kita nampak orang nak buat jahat sangat ni. Sebab tak boleh. Awak nak menipu pihak mahkamah dan tak tahu apa buat macam mana mahkamah boleh terpercaya dengan penipuan berkenaan sehingga menyebabkan kita kena boleh dikenakan hukuman. Boleh dikenakan hukuman. Alhamdulillah lah. Saya Alhamdulillah bukannya orang ada duit. Sebab bila benda macam ni kira duit tau. Hampa ingat saya bayar dekat peguam RM1, RM2. RM1,000, RM2,000 lah. Ini pergi mahkamah tinggi bro. Bukan RM1, RM2 punya kes. Bukan RM1, RM2 punya bayaran. Bukan RM1,000, RM2,000 punya bayaran. Ini kes di mahkamah tinggi, kes berat. Dan kita bayar. Pakai duit apa? Ada orang tu duk kata kita buka tabung minta sedekah. Ini pun satu juga ni. Pun aku geram juga ni. Ini pun satu fitnah juga ni. Tu nak kena hantar LOD juga tu. Sebab kita saya tidak pernah buka tabung untuk minta sedekah orang untuk isu guaman saya. Saya tak pernah. Apa yang saya buat? Saya jual buku. Siapa yang nak tolong saya? Siapa nak bantu saya? Siapa nak sokong saya? Ni, hampa beli buku saya. Hampa dapat apa? Beli buku, dapat ilmu yang ada kat dalam buku ni. Mungkin niat hampa nak tolong, dalam masa yang sama hampa boleh dapat manfaat. Buku kita bukan buku lekeh-lekeh punya. Kita bukan takat main tulis saja, saya tulis, saya keluar terbit buku, dak, bukan. Kita tulis sungguh-sungguh, ambil mangsa, ambil apa dia kajian bersungguh-sungguh, buat semakkan pada kitab. Hari ni kita beli buku baru ni. Alhamdulillah baru sampai, tak sat lah ni, saya suka beli buku baru. Baru sampai Ar-Radd ala Sa'id Fudah. Oh, Sa'id Fudah ni tokoh Asy'ariyah lah. Hari ni lah. Ar-Raddu ala Sa'id Fudah fi maftarahu ala Allah. Kritikan terhadap Sa'id Fudah terhadap pendustaan dia terhadap nama Allah. Tak apalah, saya tak ada lah. Saya tahulah Sa'id Fudah ni, Dr. Sa'id Fudah ni adalah tokoh ulama Asy'ariyah. Saya pun Asy'ariyah juga. Tapi ada buku yang mengkritik Syekh Sa'id Fudah yang saya rasa sesuai untuk saya baca, saya beli untuk saya nak baca. Apatah lagi, dikatakan bulan 1 nanti akan ada dialog di antara Sa'id Fudah dan juga Dr. Ustaz Nidal. Kan? Di waktu bulan 1 nanti. Isunya lebih kurang macam ni. Jadi mungkin kalau saya baca ni, saya dengar diskusi nanti, adalah manfaat. Jadi saya beli buku Ar-Raddu ala Sa'id Fudah fi maftarahu ala Allah. Birisalatihi husnul muhajajah fi bayani anna Allah Ta'ala la dakhilil alam wala kharijah. Dalam buku dia yang bertajuk Husnul Muhajajah, dalam menjelaskan bahawa Allah Ta'ala tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Ini buku yang ditulis oleh Ahmad bin Abdul Hadi Al-Azhari. Yang tulis ni pun Ahmad bin Abdul Hadi Al-Azhari. Dia pun keluaran Al-Azhar. Saya pun keluaran Al-Azhar juga. Ni keluaran Al-Azhar. Jadi kita baca lah. Rasanya tak banyak ni muka surat ni. Berapa? Muka surat 76 muka surat saja. Sekejap ikut baca insyaAllah. Tapi tak boleh baca, baru sampai. Satu lagi buku baru sampai hari ni. Qawaid fi Ulumil Hadis. Qawaid fi Ulumil Hadis. Menarik. Saya ada buku hadis dan sebagainya. Tapi buku ni saya nak beli sungguh sebab satu, ditulis oleh Ahmad Osman At-Tahanawi. Itu satulah sebab penulis dia At-Tahanawi ni. Yang kedua, buku ni diberi komentar. Dia maksudnya buku orang lain, tapi kemudian bawah tu ada penjelasan, syarah. Bukan syarah sangatlah, dia tahqiq, dia bagi komentar sikit-sikit. Dan setiap maklumat dalam buku ni telah dinilai oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Ini tokoh ulama hadis daripada benua India. Yang ni. Meninggal tahun 1417 Hijriah. Ini buku ni. Jadi saya beli yang tu. Dan buku ini juga ada pendahuluan daripada anak kepada Syekh Sa'id Fudah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, iaitu Syekh Salman Abdul Fattah Abu Ghudah. Ni buku ni. So saya beli ni. Untuk apa? Untuk kita nak baca. Untuk nak ambil manfaat ilmu. Nanti mungkin hampa percayalah. Tak lama lagi saya akan terbit buku berkaitan tentang dua benda ni. Biasalah tu. Biasa. Sebab kita akan baca. Kita akan ambil manfaat. Lah kali kita nak bagi manfaat kepada orang dengan buku. Takat video reaction, takat sembang-sembang malam ni berapa banyak sangat saya boleh bagi kat awak. Betul tak? Anda tanya satu soalan, saya boleh jawab satu soalan. Macam tu saja. Tetapi macam mana kita nak bagi satu kefahaman yang lengkap? Kita tulis buku. Ni, buku asas ilmu hadis.
Buku asal ilmu hadis ni, dia ada rajah tau. Dia ada rajah. Rajah pembahagian ilmu hadis ni. Yang dalam rajah ni, benda yang ada yang saya bincang dalam buku ni. Kalau contoh awak dah baca habis dah, awak tengok rajah ni, awak dah boleh tahu dah ilmu hadis tu macam mana. Secara umum. Secara basic sebagai beginner. So kita ambil yang ni. Yang mungkin dengan hamba baca buku ni, teringin pula nak sambung belajar waktu master, ambil pula master hadis. Kan saya lebih kurang dapat pahala. Atau waktu anda belajar pengajian Islam, tak faham asas ilmu hadis ni macam mana, ulum hadis, budak-budak mengaji Islam, baca buku saya dapat pahala. Betul tak? Baca buku saya dapat pahala. Jadi saya buat. Nak ajak orang tanya zikir, Ustaz, ajaklah zikir, 1-2 zikir. Ajak 1-2 zikir memang boleh. Tapi macam mana kalau saya boleh ajak kepada anda zikir yang telah clean? Lalu saya terbitkan buku ni. Zikir dan doa Rasulullah sepanjang hari. Nampak tak? Hadis sahih, saya buat penilaian. Hadis tu yang sahih saja saya pastikan masuk kat dalam ni. Hadis yang hasan saja saya masuk dalam ni. Hadis dhaif ke, hadis palsu ke, tak ada dalam ni. Sebab saya nak pastikan anda boleh buat amalan. Ya tak? Orang duk tanya soalan, Ustaz, macam mana ni kalau orang solat tak pakai, duduk dekat bilik, dia tak pakai baju dengan lengkap, tak tutup aurat, boleh dah? Saya mungkin boleh jawab kepada anda pada waktu ni, saya boleh jawab bahawa tak boleh, kena tutup aurat. Wajib untuk tutup aurat kecuali keadaan mudarat. Tetapi bagaimana kalau saya dapat bagi tahu kepada anda cara ataupun kefahaman yang lengkap berkaitan tentang hal ni. Yang tu saya akhirnya tulis buku Tata Cara Solat Rasulullah berpandukan mazhab Syafi'i. Bila kita tulis buku ni, kita jelaskan tentang apakah itu mazhab, apakah itu rukun dalam solat, pasal apa kita solat, kemudian kalau tak solat apakah kesan kita, dan apakah rukun solat, apakah syarat sah solat. Kenapa ada orang dia kena solat tapi lepas tu dia kena ganti balik, dia kena ulang balik solat dia. Orang sebut solat hormat waktu. Apa punca pada solat hormat waktu? Ambil wuduk yang sempurna macam mana? Ada 2-3 hari lepas orang tanya pasal ni, apa dia Saiban orang perempuan kena basah ataupun tak. Kita jelas dalam buku ni secara lengkap. Nampak tak? Bagi manfaat ilmu. Saya jarang sebut tentang isu akidah, tapi orang duk tanya tentang isu akidah banyak. Saya buku akidah ada banyak tentang buku usul sunnah Imam Ahmad. Ini buku-buku di dalam mazhab mazhab Hambali. Tetapi kita ada juga buku Asy'ariyah. Nampak tak? Lagi kita tulis buku Asy'ariyah. Yang mudah lah, yang beginner punya lah. Ini kita bagi yang ni. Sebab follower kita biasanya majoriti dia middle class. Dia tak adalah bengap sangat dan dia tak adalah tapi yang hebat-hebat pun ramai juga. Tapi cuma majoriti adalah orang yang middle class, orang yang pandai, cerdik, ada yang nak tahu tentang agama yang cukup mendalam, ada yang nak tahu tentang agama paling kurang untuk nak amal, maksudnya untuk upgrade diri. Jadi kita ambil yang mudah-mudah. Bila saya dengar Dr. Asri Zainal Abidin, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin dalam Fikrah dan Hujjah, Ustaz Mak Malaya kata siapa yang nak terjemah Ustaz Dr. Muhammad Asri, dia cadangkan buku bahasa Arab yang bertajuk Ma'al A'immah. Lepas tu dia bawa buku bahasa Inggeris, terjemahan kepada buku bahasa Arab tu. Dia kata buku ni bagus untuk kita faham basic tentang mazhab. Dia nak ajak orang middle class ni faham tentang mazhab tu. Dia ajak baca kitab bahasa Arab ataupun dalam bahasa Inggeris. Ustaz Mat Malaya kat situ sebagai host, dia kata kalau ada orang nak terjemah bahasa Melayu boleh. Saya terjemah buku bahasa Melayu. Sebab apa saya terjemah ni? Nak bagi manfaat. Hampa mungkin boleh baca dalam bahasa Arab, anda mungkin boleh baca bahasa Inggeris, tapi bahasa Melayu Malaysia tak ada lagi. Ni, saya tolong terjemahkan dalam bahasa Melayu Malaysia. Mudah hampa nak pakai, mudah hampa nak faham, mudah hampa nak ambil manfaat. Nampak tak? Dulu orang tanya berkaitan tentang solat. Selalu orang duk tanya, Ustaz, solat Jumaat ni, esok solat Jumaat ni. Solat Jumaat ni ada tak qabliyah Jumaat? Ada tak kemudian lepas tu ba'diyah Jumaat berapa rakaat pula? Tanya soalan yang sama. Solat taubat ni ada ke? Solat hajat ni ada ke? Solat tahajud ada ke? Orang duk tanya solat sunat. Kita terbit buku solat sunat yang diajarkan Rasulullah, jatuh ke dah? Kita terbitkan buku solat sunat yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak lagi lah. Macam tu lah keadaan kita. Nampak tak? Dan benda ni, buku-buku yang saya tunjuk kepada anda ni, buku-buku ni lah yang saya kempen untuk anda beli. Bila anda beli, saya kata, buku ni selain anda beli, boleh manfaat kepada diri anda, dia juga memanfaatkan dalam proses memandaikan umat dengan ilmu. Saya selalu sebut yang tu kan. Apa maksud saya? Dia macam ni.
Bila hampa beli buku dekat saya, bukan dekat kat saya lah, dekat orang lain pun sama jugalah. Macam tu juga keadaan dia. Tapi cuma saya sebut pasal diri saya sebab saya alami benda tu. Bila hampa beli buku dekat saya, beli buku-buku agama dekat saya, buku-buku tulisan saya, buku-buku yang saya dan juga isteri terbitkan, buku-buku yang kita terjemah. Bila beli buku dekat kami boleh, bila hampa beli buku, kami ada duit. Duit yang kami boleh rolling balik untuk cetak buku yang lain ataupun terbit buku yang lain. Nampak tak? Maksudnya, anda telah membantu kami untuk menerbitkan buku baru. Terbitkan buku baru. Itu yang pertama. Kemudian, bila ramai daripada kalangan anda beli buku-buku ni, ada ramai pun, setakat sekarang ni tak apa nak untung sangat. Tapi cuma Alhamdulillah. Tapi bila ramai daripada kalangan anda beli buku-buku ni, kami dapat untung. Daripada untung itulah, saya dapat memenuhi keperluan-keperluan kerja-kerja dakwah saya. Antaranya adalah nak bayar saman orang. Saman bukan saman orang, bukan orang saman saya kalah, bukan. Saya tak pernah lagi kalah dalam saman. Tapi cumanya, kita bayar kos peguam. Kita nak pergi pertahan dengan isu mahkamah. Hampa boleh cakap, oh, Ustaz, dia fitnah ni, kita saman dia. Hampa ingat bayaran saman RM1 2 ke? Hampa ingat bayaran sekupang 2 ke? Oi, jenuh nak bayar. Banyak ribu. Satu kali peguam datang ke tempat kita, duduk hotel semua pun dah paling kurang RM1,000. Paling kurang. Yang tu. Kita bukannya, saya tak adalah ambil peguam-peguam yang pro bono. Sebab saya pun tahu dia orang pun ada kerja. Dia orang pun peguam tu adalah kerjaya mereka. Saya dapat manfaat daripada bertukus lumusnya dia membela saya. Saya pun mestilah memberikan ganjaran kepada dia. Kita saling membantu antara satu sama lain lah. Nampak tak? Buku Ustaz tak masuk mahasiswa playlist. Masuk, boleh pergi dekat, yang nak tanya pasal mahasiswa ni, anda pergi dekat Book Capital. Book Capital. Dekat Book Capital tu cari buku Santai Ilmu Publication. Dekat Book Capital. Tok Tik, suggest firma Guaman. Suggest firma Guaman. Kalau suggest firma Guaman ni kena maklum kat saya. Nanti saya beritahu. Memang saya punya memang padu, Alhamdulillah. Banyak KK dia menang. Dan sahabat kita juga, Alhamdulillah, lama saya berusaha dengan dia, bersahabat dengan dia. Alhamdulillah. Yang ni bukan baru mula ni. Dia dah lama dah buat kerja ni. Alhamdulillah. Tapi ada banyak lah firma-firma guaman. Untuk JISB pun kita ada yang bagi pro bono, peguam-peguam yang bagi pro bono dan sebagainya. Kalau anda belajar bahasa Arab Al-Quran sistem lama, ungkapan-ungkapan begini pasti anda akan selalu dengar. Contohnya, daraba yadribu darban daribun madrubun idrib, ataupun jalasa yajlisu jalsan jalisun majlusun ijlis, ataupun fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Hafalan apa ni Ustaz? Baik tuan-tuan, itu adalah hafalan teknikal yang perlu dilalui oleh pelajar-pelajar bahasa Arab Al-Quran sistem lama. Antara sebab kenapa tuan-tuan perlu kena menghafal ialah untuk tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dalam setiap patah kalimat tersebut. Dalam sistem Al-Furqan, sistem baru kami ini, kami susun tiada hafalan yang membebankan anda. Kami gantikan hafalan tersebut hanya dengan diagram yang mudah. Jom kita faham bahasa Arab Al-Quran dengan sistem baru kami. Kita bantu Ustaz Syihab untuk memandaikan umat dengan Al-Quran.